بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis Merangkap, Tuan Imam, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau Fathur Rahman, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita sedar tak sedar, kita telah pun memasuki bulan yang sangat mulia dalam kalender Islam. Tidak lain dan tidak bukan, kita sedang berada dalam bulan Rajab Al-Murajab, bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Makashiful Qulub karangan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, dia telah menulis babun fi fadli Rajab, bab pada menyatakan tentang kemuliaan bulan Rajab, yang mana dalam tulisan beliau telah menulis sesungguhnya Rajab ini diberikan 3 gelaran kepada bulan Rajab. Ulama membagi Rajab ni 3 gelaran. Yang pertama Syahrul Rajab Al-Murajab, yang kedua Syahrul Rajab Al-Asab, yang ketiga Syahrul Rajab Al-Asam. Bulan Rajab yang pertama dinamakan Syahrul Rajab Al-Murajab, itu Rajab yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Allah SWT firman dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah tentukan kalender bagi dunia ini. Di dunia kita perlukan kalender, tapi dalam syurga nanti tak perlukan kalender lagi. Tak ada lagi bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Syaban, dah tak ada. Tetapi di dunia ni Allah tentukan bulan, minha arba'atul hurum, daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati, bulan haram. Itulah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram. Selepas daripada bulan Muharram, Allah jarakkan bulan Rajab ini bersendirian, tunggal di tempat yang lain. Selepas bulan Muharram ada bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, baru datang bulan Rajab. Kenapa dipisahkan bulan Rajab bersendirian? Ulama bagi tahu kerana Allah Taala suka benda tunggal. Innallaha Taala witrun yuhibbul al-witra. Allah suka benda tunggal kerana ada persamaan dengan diri dia. Allah Taala itu witir, dia suka benda yang witir. Sebab itu Allah pisahkan bulan Rajab bersendirian berbanding dengan kawan-kawan dia, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Maka tuan-tuan dan rahmat oleh Allah, dalam bulan-bulan yang haram ini, ulama menggalakkan kita memperbanyakkan amal ibadat, meninggalkan maksiat, meninggalkan benda-benda kelalaian. Dan bahkan dalam bulan Rajab ini kita digalakkan meninggalkan perbalahan dan pergaduhan. Kerana orang Arab jahiliah ni,
ulama kata bulan Zulqa'dah dinamakan Zulqa'dah, bulan yang duduk, sebab dalam bulan ini orang Arab jahiliah akan berhenti daripada berkelahi kerana memuliakan bulan ini. Yang kedua, bulan Rajab ini dipanggil bulan Rajab Al-Asam, bulan Rajab yang pekat, kerana dalam bulan ini kita tidak dengar bunyi pedang-pedang, pertarungan antara orang jahiliah sesama sendiri, perang saudara. Mereka bertetak pedang, bunyi suara tetakan pedang itu tidak kedengaran dalam bulan Rajab. Sebab itulah bulan Rajab dinamakan bulan Rajab yang pekat. Yang ketiga, bulan Rajab Al-Asab, iaitu bulan Rajab yang di dalamnya turun rahmat Allah Ta'ala yang begitu banyak, melimpah ruah. Mudah-mudahan dengan berkat rahmat yang turun dalam bulan Rajab ini, Allah telah singkap musibah malapetaka coronavirus yang sedang menimpa negara kita dan seluruh dunia pada saat ini. Kita mengharapkan biarlah wabak ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah sahaja yang mampu. Penyakit ini datang daripada Allah, dan Allah juga yang akan menghilangkannya. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmati Allah, inilah bulan yang paling utama untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Satu, bersempena dengan bulan Rajab. Yang kedua, bersempena dengan musibah yang menimpa kita, yang kita yakin dalam musibah ini ada hikmah, ada kebaikan yang Allah telah bagi kepada kita. Mudah-mudahan dengan kedatangan musibah ini kita semakin dekat dengan Allah, dan Allah Ta'ala akan segera yufarrij anna wa anil muslimin jami'an min kull masaib. Semoga Allah telah singkapkan musibah ini dan Allah gantikan dengan rahmat, kebaikan dan keberkatan untuk kita. Lebih-lebih lagi kita sekarang akan menempuhi bulan Rajab, bulan Ramadan yang mulia tak lama lagi. Hadirin dan rahmati oleh Allah, dalam bulan Rajab inilah selalunya kita di Malaysia ini akan membicarakan topik Isra' wal Mi'raj. Kerana ulama berselisih pendapat pada tarikh berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dalam kitab Syifa karangan Qadhi Iyad menyebut bahawasanya ada beberapa pendapat tentang berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Pendapat yang pertama mengatakan ianya berlaku pada tanggal 27 Rajab. Ada ulama mengatakan ianya berlaku pada bulan Ramadan. Ada ulama kata peristiwa Isra' wal Mi'raj berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Bila pun ianya berlaku, itu tidak menjadi topik kita, perbualan kita, tidak menjadi satu benda yang besar. Tetapi yang penting peristiwa Isra' wal Mi'raj ini ada hubung kait yang rapat dengan keimanan dan kepercayaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ulama beritahu makna iman pada Rasulullah iaitu mempercayai apa jua perkhabaran yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada benda itu bersesuaian dengan akal dan kefahaman kita ataupun bercanggah dengan kefahaman akal kita, kerana percaya kepada kewibawaan orang yang menyampaikan berita tersebut. Kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dapat disangkalkan lagi. Sebab itu apa yang Nabi sampaikan, wa ma atakumur rasul fakhuzuh, apa yang Nabi sampaikan kepada kamu, yang Nabi bawa kepada kamu, maka ambil dan pegang sungguh-sungguh. Jadi hadirin dan rahmati oleh Allah sekalian, sebenarnya peristiwa Isra' wal Mi'raj ini terlalu banyak iktibar, terlalu banyak ibrah yang patut kita orang Islam hayati, yang patut kita ambil. Walaupun mungkin sebahagian di kalangan kita berfikir yang merasa, yang mengecap nikmat Isra' Mi'raj ini adalah Rasulullah. Nabi sendiri yang dibawa oleh Allah Ta'ala menjelajahi berbagai-bagai alam, alam kubur, alam malakut, alam syurga dan neraka, alam jabarut. Allah Ta'ala bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengembara. Pada malam Isra' wal Mi'raj, Nabi juga dibawa oleh Allah Ta'ala menziarahi kiblat demi kiblat. Kiblat, dua kiblat zahir di dunia, Masjidil Haram, kemudian kiblat yang kedua bagi umat Islam Masjidil Aqsa, kemudian masya-Allah kiblatnya para malaikat di langit yang ketujuh yang dinamakan Baitul Ma'mur, dan akhir sekali baginda sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Allah Taala bertemu dengan kiblat yang hakiki, iaitu kekasih bertemu dengan kekasih, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan rahmati oleh Allah sekalian, perjalanan Isra' wal Mi'raj dimulai dengan Allah Ta'ala bawa jasad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke tepi telaga Zamzam. Yang mana ulama beritahu sebenarnya perjalanan Isra' wal Mi'raj
adalah simbolik daripada perjalanan seorang hamba nak menunaikan solat. Macam mana kita nak menunaikan solat? Terlebih dahulu kita akan berwuduk. Kalau kita dalam keadaan berhadas besar, kita akan mandi wajib. Maka demikianlah tuan-tuan, sebelum Nabi SAW menghadap kekasih dia tuan-tuan, kalau siapa-siapa nak solat dengan kaifiat macam mana Nabi SAW bertemu Allah malam Isra' wal Mi'raj, maka syarat yang utama dan pertama, kita perlu bersihkan hati kita tuan-tuan. Hati yang bersih. Sebab itu sebelum Nabi dibawa menuju Sidratul Muntaha, dada Nabi terlebih dahulu telah dibedah oleh malaikat Jibril AS, dikeluarkan kotoran-kotoran, dibasuh pula dada Nabi, jantung Nabi dengan air Zam-Zam, dan dimasukkan dengan nur iman dan hikmah ke dalam dada Nabi SAW. Siapa yang menunaikan solat dengan hati yang bersih, hati yang suci, dia akan nampak Allah Ta'ala dalam solat dia, sebagaimana janji Nabi SAW ketika mana ditanya oleh Jibril AS, akhbirni anil ihsan, ceritakan kepada aku wahai Muhammad, apakah itu ihsan? Maka dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, sesungguhnya engkau menyembah Allah waktu engkau bersolat seakan-akan engkau sedang nampak Allah Ta'ala. Tak mungkin nak nampak Allah sebenar-benarnya. Di dunia ni ulama kata mustahil dapat melihat Allah dengan sebenar-benarnya. Cuma seakan-akan kita nampak Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak mampu menggambarkan kamu nampak Allah, kamu perlu merasakan Allah sedang nampak kamu. Allah sedang melihat pergerakan kita, Allah sedang mendengar bacaan kita, dan Allah sedang tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita fikirkan. Dalam keadaan itulah kita menunaikan solat. InsyaAllah ta'ala solat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sembahyang kita baca suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Sebab itu malam itu Allah bawa Nabi mengembara melihat alam-alam yang indah. Sebagai manusia biasa, kita cuma tuan-tuan dan rahmati oleh Allah pernah melihat 3 alam. Sebagai manusia biasa macam kita, yang pertama alam roh. Kita pernah hidup seketika di alam roh. Tetapi tuan-tuan dan rahmati oleh Allah, setelah kita hidup di alam roh, Allah hilangkan ingatan kita tentang alam roh, sehingga kita merasakan kita tak pernah pergi ke sana. Cuma bila kita datang ke dunia, Nabi SAW beritahu, al-arwahu junudun mujannadah. Roh ini dia berkelompok-kelompok, berjemaah-berjemaah suatu di sana. Macam kita dekat dunia ada geng, dekat alam roh pun kita ada geng-geng kita. Siapa yang pernah mesra di alam roh sana, siapa yang pernah bertemu di alam roh sana, bila mai di alam dunia tuan-tuan, iktalafa, dia akan rasa mesra, rasa kasih, rasa sayang. Baru kali pertama berjumpa, tapi terus rasa macam dah kenal lama, sebab kita pernah berkenalan di alam roh sana. Setelah kita hidup di alam roh, kita dihantar oleh Allah ke dalam rahim ibu kita, duduk 9 bulan 10 hari. Kenangan di situ pun kita tak ingat. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, Allah hadirkan kita ke alam dunia ni sebelum kita kembali ke alam akhirat. Sebab itulah tuan-tuan, Allah telah beritahu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Tetapi selepas mati, banyak lagi alam-alam yang belum kita pernah pergi. Alam barzakh, alam akhirat, alam mahsyar, alam mizan, alam sirat, alam syurga, alam neraka. Tetapi malam Isra' wal Mi'raj, Allah tambah lagi 2 alam untuk Rasulullah, iaitu alam malakut dengan alam jabarut. Jadi Nabi dah tengok seluruh alam. Biasanya tuan-tuan, ulama kita beritahu jauh perjalanan, luas pemandangan, banyak pengalaman kita dapat. Sebab itu kalau kita berdakwah dalam keadaan tak tengok akhirat, tak sama dengan orang yang berdakwah dah nampak syurga neraka. Sebab itu Allah Ta'ala bawa Nabi kita SAW mengembara ke seluruh alam. Yang kedua tuan-tuan, dalam surah Fatihah hujungnya tuan-tuan kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Sebab itu bila Nabi SAW
sampai di Masjidil Aqsa, tuan-tuan, Allah Ta'ala pertemukan Nabi dengan siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang mendapat nikmat daripada Allah, minan nabiyyin, di kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, was-salihin. Empat golongan ini Nabi berjumpa dengan mereka di, masya-Allah, Baitul Maqdis sana, tuan-tuan. Jadi ketika mana Nabi sampai di Baitul Maqdis, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua riwayat. Satu ulama kata masa sampai itu Nabi cuma tunaikan solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Selepas itu diberi 3 minuman, Nabi minum. Ada ulama mengatakan masa sampai itu roh para nabi didatangkan oleh Allah. 200,000 para anbiya dan rasul sedang menanti siapa nak imamkan solat Isya untuk mereka pada malam itu. Tuan-tuan yang mulia, lalu ketika mana Nabi sampai bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam dalam masjid, dipersilakan Rasulullah SAW menjadi imam bagi solat para anbiya alaihissalatu wassalam. Bayangkan satu suasana solat berjemaah di dalam Masjid Baitul Maqdis, penuh dataran Baitul Maqdis dengan roh para anbiya alaihissalatu wassalam. Makmumnya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan imamnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam qasidah kita baca, ya imaman qiblataini, wahai Nabi yang menjadi imam bagi dua kiblat. Nabi jadi imam di Masjidil Haram, Nabi juga jadi imam di Masjidil Aqsa. Sebab itu sabitlah gelaran Nabi bagi Rasulullah SAW, Imamul Anbiya wal Mursalin, imam bagi para Nabi dan imam bagi para Rasul. Sebab itulah ulama kata kita sebagai umat Rasulullah, patut kita tak boleh bangga dah dengan orang lain. Patut kebanggaan kita hanya kerana kita jadi pengikut Rasulullah, umat Nabi yang menjadi imam bagi seluruh Rasul. Tak sepatutnya kita mengidolakan, mengagungkan, membesarkan sesiapa pun dalam dunia ini selain daripada Rasulullah SAW sebagai kita punya imam kita. Dan ulama bagi tahu kita dengan Rasulullah ni, tuan-tuan, seperti makmum yang mengimami satu solat bersama dengan satu imam. Imamnya adalah Rasulullah SAW. Makmum saf kedua adalah para sahabat. Makmum saf ketiga, saf kedua, saf pertama para sahabat, saf kedua para tabi'in, saf ketiga para tabi'in. Semua sahabat Nabi yang mengikuti Rasulullah di belakang Nabi ni diikut setiap gerak-geri Rasulullah SAW. Tak tinggal walau sebesar zarrah sabdaan Nabi, walau sebesar zarrah perbuatan Nabi, diam Nabi, semuanya sahabat Nabi amalkan, semuanya sahabat Nabi riwayatkan. Sehingga dengan mengikut Rasulullah, jadilah para sahabat ini golongan yang berjaya, golongan yang mendapat nikmat daripada Allah. Tetapi kita yang umat yang lahir di kemudian hari, kadang-kala kita ni dah merasakan Rasulullah ini dah zaman Nabi dah ketinggalan zaman. Ada datang di dalam hati sebahagian umat akhir zaman, dia kata zaman dulu ni zaman kolot. Kalau ikut Rasulullah ni kita kena naik unta lah, dia kata. Sebab itu zaman unta. Tuan-tuan yang mulia, lalu mereka buat keputusan untuk ikut jalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebenarnya orang lari daripada jalan Nabi, lari daripada jalan hidayah, dia terus masuk jalan dhalalah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa tinggal cara hidup Nabi terus sesat, tuan-tuan yang mulia. Sebab itu Nabi pergi ke Palestin, tuan-tuan. Di sanalah adanya kehidupan nabi-nabi, dan di situ juga ada kehidupan Yahudi dan Nasrani. Nabi dah beritahu dah di akhir zaman nanti, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, kamu akan ikut jejak langkah orang-orang terdahulu di kalangan kamu, di kalangan Yahudi dan Nasrani. Shibran bi shibrin, kamu akan ikut sejengkal demi sejengkal. Bukan sekadar ikut dengan rasa mulia pula. Amal kehidupan Yahudi ni rasa mulia, amal kehidupan Nabi rasa lekeh, rasa hina, rasa ketinggalan. Tuan-tuan yang mulia, hadwan na'li bin na'li, setapak demi setapak. Hatta walau dakhalu juhra dhabbin,
kalau sampai tahap orang Yahudi terjun dalam lubang biawak pun, la dakhaltumuhu, umat akhir zaman akan masuk juga tuan-tuan. Bila mana makmum saf yang belakang dia tak ikut pergerakan imam dia tuan-tuan, 3 pergerakan saja batal iqtida, batal hukumnya mengikut, dia tak layak jadi pengikut imam ini tuan-tuan. Hari ini umat Islam menganggap khilafus sunnah, buat kerja menyalahi sunnah Nabi, itu tak ada masalah tuan-tuan. Dia rasa biasa. Ini bukan cara Nabi ni. Tak apa, bukan cara Nabi pun kan. Mu ni nak hidup sangat cara Nabi, ikut sangat, naik unta lah. Tuan-tuan mulia, hari ni kita menggunakan unta sebagai simbol ataupun perli kita terhadap kehidupan Nabi, bahawa kehidupan Nabi ni tak layak untuk diamalkan pada zaman moden. Sedangkan saya akan beritahu, di padang mahsyar esok, semua kereta Lamborghini, Porsche yang kita bangga-banggakan, motor besar Harley Davidson, kenderaan-kenderaan mewah yang kita naik pada hari ini, dah jadi getah scrap tuan-tuan, dah tak berguna lagi dah. Di padang mahsyar nanti Nabi beritahu, ada di antara kalian yang akan naik unta untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Seekor unta ada 4 passenger, seekor unta ada 5 orang passenger, ada seekor unta yang 1 orang passenger naik. Sebab itu jangan memperlekehkan unta. Esok di padang mahsyar, unta lagi kembali, zaman unta kembali. Zaman teknologi ni semua habis. Semua handphone, semua kita punya WhatsApp, Facebook ni semua dah tak ada lagi tuan-tuan. Sebab itu Allah bawa Nabi SAW untuk tunjuk, inilah kampung Nabi-Nabi, golongan yang mendapat nikmat daripada Allah. Dan ini juga kampung orang yang ghairil maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah, waladhdallin, dan kampung orang yang sesat. Nabi dah tengok tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW dalam hidup dia sangat benci cara hidup orang-orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Dia nak semua umat dibawa cara hidup dia tuan-tuan, amalkan kehidupan suci murni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diringkaskan cerita tuan-tuan, selesai Nabi sembahyang 2 rakaat, datang Jibril alaihissalam, bawa tuan-tuan 3 bekas air, 1 air kosong, 1 air arak, 1 air susu tuan-tuan. Nabi SAW pun telah meminum susu. Sebab itu tuan-tuan, nak sihat kita kena pilih sesuatu yang natural, satu benda yang bukan tuan-tuan tak ada campuran, tak ada apa-apa tuan-tuan. Nabi telah minum susu. Jibril alaihissalam mendoakan hidayah untuk Nabi. Hudita wa hudiyat ummatuka, engkau telah memilih jalan hidayah, dan umat kamu juga akan kekal di atas jalan hidayah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmat oleh Allah, Nabi selepas solat telah pergi ke satu tempat tuan-tuan. Waktu kami pergi ke Palestin tempoh hari, rupanya dalam Qubatus Sakhra, Dome of the Rock tuan-tuan, dia terdapat satu gunung, satu gua yang kita nampak macam gua tu terapung, macam ada satu lantai yang terapung di udara kalau tengok daripada jauh. Tapi bila pergi ke dekat, rupanya di bawah lantai itu ada sebuah gua tuan-tuan. Di bawah gua itulah Nabi Isa AS beruzlah, mengasingkan diri daripada umat dia selama 40 hari sebelum dia diangkat ke langit. Maka Nabi SAW pun naik di atas dataran itulah tuan-tuan, lokasi Nabi SAW naik Mi'raj tuan-tuan. Ada ulama kata kenapa naik daripada Palestin, ada beberapa sebab. Ada ulama kata kebetulan ruang angkasa Palestin ini betul-betul letaknya bersetentangan dengan pintu langit. Sebab itu naiknya daripada Palestin. Wallahu a'lam. Tapi ada ulama kata sebenarnya Kaabah inilah duduk bersetentangan dengan Baitul Ma'mur. Tetapi tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala bawa Nabi SAW pergi ke sana dulu untuk melihat kehidupan para Anbiya alaihi wassalatu wassalam, nak ambil semangat tuan-tuan. Kita tuan-tuan, kalau kita sebagai seorang engineer, kita waktu kursus dibawa ke tempat engineer yang lagi hebat daripada kita tuan-tuan. Kalau kita seorang petani, waktu kursus kerajaan hantar negara yang lebih maju pertanian. Rasulullah SAW berdakwah seorang je dekat Mekah. Lain-lain Nabi semuanya duduk di Palestin. Allah bawa Nabi kita SAW ke bumi Anbiya, linuriyahu min ayatina,
kami nak tunjuk pada Nabi Muhammad tanda-tanda kekuasaan kami, kebesaran kami. Wahai Muhammad, andai kata engkau bersedih dengan tindakan orang Taif yang baling batu kepada kamu sampai luka-luka badan kamu, hari ini aku bawa kamu bertemu dengan Nabi Zakaria alaihissalam. Zakaria pernah digergaji sampai terbelah dua badan dia kerana membesarkan Allah, nak ajak manusia beriman kepada Allah. Wahai Muhammad, jangan kau rasa dugaan yang menimpa kau tu terlalu besar. Ini aku pertemukan dengan Yahya alaihissalam. Yahya disembelih oleh kaum dia, tuan-tuan. Aku pertemukan engkau dengan roh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah dibakar dalam api oleh Namrud. Wahai Muhammad, ujian yang menimpa engkau tu masih kecil. Sebab itu fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Hari ini di akhir zaman ini pun kita nak berdakwah kena bersabar, tuan-tuan. Inna min waraikum ayyam as-sabri. Di belakang kamu menanti hari-hari kesabaran. Sebab itu hari ini kita kena bersedialah, tuan-tuan. InsyaAllah ta'ala kita tidak pernah minta, tetapi andai kata datang ujian-ujian yang besar kepada kita di hari-hari yang mendatang, kita kena bersabar dan berdoa kepada Allah Ta'ala tetap di atas istiqamah kita di atas iman. Kerana malam ini pun mungkin malam terakhir ceramah saya, kan tadi ingatkan dah tak ada lah, tapi tak apalah, kita tunaikan juga hasrat. Tetapi supaya ini kita lihatlah kepada macam mana kerajaan kita punya keputusan. Kita yakin keputusan itulah yang terbaik untuk kita semua. Lebih lagi mufti pun dah bersidang, tuan-tuan doktor-doktor pakar pun dah bersidang, keputusan daripada ulul amri pun dah dibuat. Maka kita sebagai umat, sebagai rakyat, kita ikut dan kita patuh sami'na wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala bawa Nabi dan Allah perintah Nabi dalam berdakwah kena sabar. Macam mana sabarnya Nabi-Nabi ulul azmi, macam mana sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Dakwahnya 950 tahun, sedangkan dakwah kamu baru 10 tahun waktu itu. Nabi masa pergi Isra' Mi'raj baru 10 tahun berdakwah. Kamu kena sabar macam mana sabarnya Nabi Ibrahim, susah payah meninggalkan anak isteri dan kampung halaman. Dan kamu berdakwah, wahai Musa, wahai Muhammad, bersabarlah kamu wahai kekasihku sebagaimana sabarnya Musa alaihissalam. Sabar Nabi Musa ni menguruskan umat, mengurus manusia. Sebab itu siapa tak pernah mengurus manusia, dia tak tahu ilmu tu, tuan-tuan. Rupanya paling payah ilmu dalam dunia ni ilmu pengurusan manusia. Masya Allah, human resource itu paling payah sekali, tuan-tuan. Masya Allah, kerana manusia ni bukan macam robot, dia hati dan perasaan. Sebab itu kalau tuan-tuan bela binatang, saya bela kuda, tuan-tuan. Saya baru belajar bela-bela kuda. Anak murid saya beritahu, ustaz, kuda ni kalau kita letak tali je kat depan dia, dia tak langgar dah. Dia duduk kat dalam tali itu. Walaupun dia pandai lompat, tapi dia tak keluar daripada tali. Begitu taat kuda ni. Kalau biri-biri, tuan-tuan, dia ikut dia punya ketua dia. Ketua dia jalan ke mana, dia ikut. Kalau ke barat, ke barat, ke timur, ke timur, terjun parit, terjun parit. Dia ikut ketua, biri-biri. Tapi kambing ni masing-masing ada kepala sendiri, tuan-tuan. Bukan senang. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni. Awak cakap satu pandangan, kami cakap pandangan lain. Awak punya pandangan tak betul, saya punya pandangan betul. Ini manusia, tuan-tuan. Sebab itu Nabi Musa alaihissalam ni pula menguruskan orang cerdik. Kalau bawa orang tak cerdik ni senang, tuan-tuan. Menguruskan orang cerdik pandai Yahudi ni, tuan-tuan, masing-masing ada kepala sendiri. Tak tahu macam mana sabarnya Nabi Musa alaihissalam nak menguruskan kaum dia. Allah kata sabarlah kamu macam sabarnya Nabi Musa alaihissalam. Baru lepas bawa kaum dia melintasi Laut Merah, tuan-tuan, selamat sampai ke seberang sana. Kalau ikut syukurnya tak tahulah. Terima kasih pada Allah selamat daripada bala yang besar. Kalau kita bersyukur lama baru deraka balik. Yahudi ni baru lepas selamat daripada azab Allah, tiba-tiba lalu dekat kampung jiran dia, lalu tengok satu kumpulan tengah sembah berhala, tuan-tuan. Dia boleh cakap dengan Musa alaihissalam, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatlah juga patung untuk kami sebagaimana kau buat patung, mereka buat patung untuk mereka sendiri. Mereka ada Tuhan, kami pun nak sembah patung. Ya Allah, Nabi Musa alaihissalam kata, semoga Allah merahmati engkau ni. Baru lepas selamat daripada bala besar, engkau orang boleh minta nak sembah patung.
Allahu Akbar. Kalau ikut perangai lama Nabi Musa AS, tuan-tuan, sebelum dia bela kambing, dia lempar orang dia mati, tuan-tuan. Kalau ikutkan perangai dia, panah barang dia. Tetapi kerana Allah Ta'ala bagi tarbiyah, siapa-siapa nak mengurus manusia ni dengan cemerlang, terlebih dahulu kena ada pengalaman bela kambing. Jadi bila Nabi Musa AS bela kambing, ada pendapat kata 8 tahun, ada kata 10 tahun kambing Nabi Shu'aib. Allah bagi dia ni sayang kepada umat dia. Kita bela kambing, kambing kita ni, tuan-tuan, buat ona, buat perangai, dia tak ada apa-apa, kita yang busuk nama. Saya pernah bela kambing, tuan-tuan, di kampung kita, kampung saya lah. Bela tengah kampung, lagi hujan besar. Orang kampung marah, ini busuk, bau taik dia. Dia bising tengah malam, orang nak tidur, dia mengembek, tuan-tuan. Allahu Akbar, mujahadahnya kita ni. Tapi nak buang sayang, nak sembelih sayang. Tuan-tuan yang mulia, akhir sekali kambing saya seekor tu hilang. Hilang, pergi ke mana tak tahu. Kita cari seminggu tak jumpa-jumpa. Orang cakap sekejap ada sana, kita pergi sana, duduk sana pula, pergi sana, hilang sana. Last sekali, tuan-tuan, dia masuk dalam rumah satu orang yang mana, bukanlah kata dia ini, tapi maknanya dia ni tak suka dengan kita, tuan-tuan. Tak suka dengan kita pula. Orang kata masuk rumah orang tu, ya Allah, malunya nak jumpa dengan dia, nak menghadap. Dahlah kambing kita buat hal, masuk dalam rumah orang, masuk dalam kuali dia pula, tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya kata, matilah saya hari ni. Kambing kita masuk rumah orang, masuk dalam kuali pula makanan dia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Malunya nak pergi ambil. Itulah Nabi-Nabi, tuan-tuan, dengan umat. Ya, umat buat hal, Nabi-Nabi ni nak menanggung kesabaran. Tapi Allah kata, bersabarlah kamu sebagaimana Nabi-Nabi ulul azmi. Kalau Nabi Isa AS, Allah tak uji dia dengan umat, tapi kerana kesusah payahan Nabi Isa AS, iaitu ujian dari segi kemiskinan, kezuhudan, kelaparan, tak ada rumah, tak ada apa, tuan-tuan. Allah suruh Nabi Muhammad, kamu ambil semangat-semangat perjuangan mereka ini untuk kau datangkan dalam kehidupan kamu, untuk meneruskan perjuangan kamu, dakwah kamu di masa akan datang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, selepas itu datanglah malaikat Jibril bawa Mi'raj untuk angkat Nabi SAW menuju ke Sidratul Muntaha. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ulama kata perjalanan horizontal. Allah nak menunjukkan bahawasanya untuk kita berjaya menjadi kekasih Allah, menjadi hamba Allah yang istimewa, kita kena membina hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Dan nak membina hubungan sesama manusia ni, tuan-tuan, tempatnya di masjid. Nak membina kasih sayang, nak membina perpaduan, nak membina ukhuwah, apa saja hubungan antara manusia ni, penyelesaiannya di masjid. Sebab itu, tuan-tuan, nak ubah kehidupan kita, betulkan saf solat. Jangan renggang, jangan bengkok, jangan berlubang, jangan jarak sangat, bagi rapat-rapat. Lubang satu kosong, terus kena masuk, kena ganti dengan orang lain. Hari ini, tuan-tuan, masyarakat kita longgar sebab saf sembahyang kita longgar. Sebab itu, tuan-tuan, nak mengukuhkan perpaduan manusia ni, tidak lain dan tidak bukan, kita kena hidupkan fungsi masjid. Sebab itu, balik daripada Isra wal Mi'raj, Nabi dapat idea nak satu padukan umat aku ni, Muhajirin dengan Ansar, Aus dengan Khazraj. Tak lain dan tidak bukan, aku kena membina sebuah masjid yang bernama Masjid Nabawi Asy-Syarif. Dalam Masjid Nabawi itulah Allah satukan hati para sahabat yang dulunya tidak bersatu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu pengajaran yang besar Nabi dapat bila Nabi pergi Masjidil Aqsa. Kemudian, tuan-tuan, Nabi SAW duduk di atas Mi'raj. Ulama tafsirkan Mi'raj ini dua. Satu, sejadah yang dianyam dengan benang daripada emas. Masya Allah. Macam cerita Piramli lah, tuan-tuan. Zamzam Al-Kazam duduk atas tikar terbang, tuan-tuan. Rupanya Piramli ni pun dia ada juga ambil idea daripada Isra wal Mi'raj. Yang kedua, tuan-tuan, ulama kata apa? Mi'raj ini adalah merupakan tangga ataupun lift yang angkat Nabi SAW bawa naik ke langit. Nabi duduk atas, tuan-tuan, di atas tikar tersebut. Jibril AS terbang di samping Nabi SAW. Jibril pun naik bersama dengan Nabi. Perjalanan 500 tahun, tuan-tuan, perjalanan yang begitu jauh, jaraknya meninggalkan dunia.
Tuan-tuan mulia, mula-mula sekali benda iktibar yang Nabi dapat bila Nabi naik ke tempat yang tinggi, alam yang tinggi tuan-tuan, Nabi nampak betapa kecilnya dunia ni tuan-tuan. Yang kita sendiri pun rasa ada sebahagian kita kata kecilnya dunia ni ustaz ya. Kenapa? Jumpa orang kampung dekat Mekah, kecil je dunia ustaz ya. Jumpa dengan ustaz kat sini, dekat KL Putrajaya tak jumpa, tapi jumpa dekat Mekah. Tak jumpa dekat sini, jumpa dekat New York tuan-tuan, jumpa. Kecilnya, what a small world. Begitu kecilnya dunia ni. Tetapi selagi kita tak tinggalkan dunia ni tuan-tuan, kita nampak macam dunia ni besar. Rumah kita besar, kereta kita besar. Tapi bila Nabi sampai di langit yang pertama 500 tahun, dunia dah tak nampak apa-apa melainkan seumpama sebentuk cincin. Kita ada cincin tuan-tuan, kita lempar tengah padang pasir. Pada pasir yang luas ni, baling cincin. Tengok daripada jauh, nampak tak cincin itu tuan-tuan? Tak nampak. Kalau cincin tak nampak, begitulah dunia ni pun. Tengok daripada langit yang pertama gelap. Melainkan tuan-tuan, di tempat yang mana adanya majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis ilmu, tempat itu akan bergemerlapan, bercahaya sebagaimana bintang-bintang mencahayakan penduduk di bumi ni tuan-tuan. Sekarang ni Masjid Surau ni, Fathur Rahman, sedang bercahaya bagi penduduk langit. Nampak macam bintang, satu cahaya. Walaupun tak ramai malam ni tak apa, tapi yang penting insya-Allah taala amalan itu yang dituntut tuan-tuan. Andai kita kata kita kena kuarantin di rumah kita, kita hidupkanlah solat berjemaah di rumah kita. Hidupkan halaqah Quran di rumah kita. Hidupkan bacaan hadis di rumah kita. Biar rumah kita pula bercahaya dengan cahaya-cahaya amalan. Jangan waktu kita sedang menempuh ujian ini, kita sibuk dengan maksiat, sibuk lagi dengan televisyen, sibuk lagi dengan benda-benda lain. Tak payah dah. Sekarang ni waktu kita bertawajuh kepada Allah. Mudah-mudahan berkat doa dan harapan kita, tangisan kita, Allah segera menghilangkan musibah daripada negara kita, daripada seluruh dunia tuan-tuan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, sampai di langit yang pertama, Jibril AS telah mula menjelma dalam rupa yang sebenar. Nabi SAW berpeluang tengok Jibril dalam rupa yang asal dua kali. Yang pertama di langit yang pertama, yang kedua Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratul Muntaha. Tengok kali kedua di Sidratul Muntaha. Setiap kali sebelum ini, sebelum Isra wal Mi'raj, Nabi tengok Jibril ni macam manusia biasa. Ingatkan malaikat ni macam manusia lah. Sebab Jibril AS turun menyamar dalam rupa satu orang sahabat yang bernama Dahyah Al-Kalbi. Satu orang sahabat yang paling handsome di Madinah tuan-tuan, namanya Dahyatul Kalbi. Tuan-tuan yang mulia, Dahyah ni mukanya sangat handsome, rambut panjang. Nabi pun kata, wahai Dahyah, kau ni terlalu handsome sangat. Nanti ramai anak dara dekat Madinah ni terpikat dengan kau, terfitnah dengan kau. Jadi aku minta engkau ni botakkan rambut, potong rambut, biar botak. Tapi bila dibotak tuan-tuan, orang lawak lagi botak, handsome lagu lain pula. Akhirnya Nabi SAW beritahu, kalau begini, ini memang kehendak Allah Ta'ala. Engkau memang dilahirkan naturally sebagai orang yang handsome. Tuan-tuan, itulah wajah malaikat Jibril bila datang jumpa Nabi SAW. Tapi malam itu Nabi begitu terperanjat bila Nabi tengok betapa besarnya tubuh badan malaikat Jibril, di mana bila dia menjelma dalam rupa yang sebenar, kakinya di bumi, kepalanya mencecah langit yang pertama. Jibril alaihissalam, Allah Ta'ala sebut Al-Quran, alhamdulillah fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin. Allah jadikan malaikat ini sebagai pengantara antara Tuhan dengan hamba. Uli ajnihatin, mempunyai sayap-sayap, masna wa thulatha wa ruba'. Ada malaikat ada 2 kepak, ada malaikat ada 3 kepak. Yazidu fil khalqi ma yasha. Malaikat Jibril ada 600 sayap. Kalau dibukakan satu sayap, kata Nabi, tertutup antara timur dengan barat. Jarang Allah guna tenaga Jibril untuk mengazab hamba-Nya. Sedangkan Allah ni tuan-tuan, tentera-tentera Allah ni, daripada sekecil-kecil manusia macam coronavirus itu pun tentera Allah, sampai makhluk paling besar pun tentera Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tak ada siapa yang tahu tentera Allah melainkan Allah. Bila Allah kehendaki, air boleh jadi tentera Allah, angin boleh jadi tentera Allah, tanah lumpur boleh jadi tentera Allah, kuman boleh jadi tentera Allah, malaikat Jibril boleh jadi tentera Allah.
Tetapi siapa yang nak jadi musuh Allah, Allah challenge dia tuan-tuan, Allah cabar dia. Siapa yang mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami. Tuan-tuan, tak ada siapa mampu nak lawan Allah. Allah kata tak payah lawan kami, lawan panas sudahlah. Lawan panas. Tengok, daya tak lawan panas. Lawan sejuk sudahlah. Kalau tak lawan gelap, duduk dalam gelap. Takut tuan-tuan dalam gelap. Tak payah lawan Allah. Untuk selalunya, umumnya, untuk binasakan musuh-musuh Allah, Allah gunakan tentera Allah yang lebih kecil daripada dia untuk binasakan dia. Namrud mengaku sebagai Tuhan, Allah hantar nyamuknya tuan-tuan. Nyamuk pula bukan nyamuk sihat. Ulama kata nyamuk OKU tuan-tuan. Nyamuk OKU. Dia terbang pun tak apa nak center tuan-tuan. Terbang pun sengit-sengit masuk dalam hidung Namrud, terus masuk dalam otak dia, sengat otak dia tuan-tuan. Bila Namrud sakit kepala, antuk kepala dekat dinding, lega. Tapi bila berhenti antuk, disengat lagi, sakit kepala. Akhirnya diperintahkan semua rakyat jelata datang jumpa dia, kena tanggal kasut, ketut kepala dia tuan-tuan. Tanggal kasut, ketut kepala Namrud, baru boleh nak menghadap, nak cerita apa-apa dengan Namrud. Tapi makin hari makin teruk, lama-lama pecah kepala Namrud. Bila diketuk dengan terompah yang kuat, akhirnya pecah kepala dia tuan-tuan, dia mati. Sebab itu tuan-tuan, Jibril ini salah satu daripada tentera Allah, wakil Allah Ta'ala, utusan Allah yang begitu hebat. Tuan-tuan, Jibril AS pun ketuk pintu langit yang pertama. Ulama kata perjalanan Isra' wal Mi'raj perjalanan yang sangat rahsia. Kekasih bertemu kekasih. Tuan-tuan, kita kalau ada dating tuan-tuan, kita lah, jangan kita tashbihkan dengan Allah. Kita ni kalau ada kekasih, takkan waktu kita nak jumpa kita beritahu semua orang, malam ini ada minum makan malam dengan kekasih saya. Tak ada lah tuan-tuan. Kita kalau boleh rahsia. Perjalanan itu rahsia, tak ada siapa pun tahu. Sebab itu ulama kata penjaga langit pertama terkejut bila Jibril datang bawa manusia. Selama ini tak pernah ada manusia, sejarah Nabi Idris seorang saja tuan-tuan naik ke langit. Jadi bila mana Jibril AS ketuk pintu langit, penjaga langit pertama bertanya, man anta, siapa tuan? Penjaga langit pertama beritahu, ana Jibril alaihissalam. Jibril menjawab, ana Jibril, akulah Jibril. Wa man ma'aka, siapa bersama dengan kamu? Ma'ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan saya ini insan, inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, nak datang bertemu dengan kekasih dia. Awaq qad bu'itha, adakah dia diizinkan naik ke langit oleh Allah? Maka kata Jibril, na'am, ya betul. Maka waktu itu, absyir, bergembiralah wahai Muhammad, dibukakan seluas-luasnya pintu langit untuk sambut kekasih Allah Ta'ala. Seakan-akan, kata Dr. A'id Qarni dalam kitab Kisahul Risalah, Allah Ta'ala nak beritahu pada Rasulullah, wahai Muhammad, janganlah engkau bersedih andai kata penduduk Mekah menghalau kamu, penduduk Taif menghalau kamu, baling batu kepada kamu. Tetapi pada malam ini tengok bagaimana Allah melayani kunjungan kamu, bagaimana penduduk langit begitu meriah sambutan, begitu meriah sekali menyambut dan Nabi SAW dengan penuh kegembiraan. Ulama kata saat Nabi SAW memijak saja bumi, langit, permukaan langit tuan-tuan, waktu itu tuan-tuan, cahaya daripada Rasulullah SAW, cahaya kerasulan Nabi tuan-tuan, cahaya hidayah yang dibawa oleh Nabi telah menerangi seluruh permukaan langit tuan-tuan dengan cahaya yang begitu indah. Seronok sangat penduduk langit malam itu. Kali pertama dapat tengok Nabi Muhammad SAW secara live. Macam tuan-tuan lah selalu tengok muka penceramah dalam YouTube je tengok. Tapi tiba-tiba satu malam penceramah tu datang, jumpa dengan kita. Ustaz, minta selfie kejap. Kenapa? Saya peminat Ustaz, dah lama tengok Ustaz dalam YouTube. Hari ni baru kali pertama dapat tengok live, ceramah live. Tuan-tuan, malaikat dengar cerita Nabi dah lama dah. Rasulullah ni begini-begini. Masa Nabi di baling batu di Taif pun, bila malaikat dapat tahu Nabi di baling batu, sedih para malaikat. Tetapi malam ini kami sangat bertuah dapat bertentang mata menatap wajah yang mulia kekasih Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata di langit yang pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seorang manusia yang bernama Adam alaihissalam. Kenapa Allah Ta'ala bawa Nabi ke langit? Dua sebab. Yang pertama tuan-tuan rahmatullahi Allah, Nabi
dibawa ke langit untuk melihat arwahul mukminin, ruh orang-orang beriman. Kita selalu baca dalam Quran, inna kitabal abrar lafi 'illiyin, sesungguhnya buku catatan orang-orang soleh, orang baik ini diangkat ke 'illiyin. Ulama kata 'illiyin ini ada langit yang keempat. Ada ulama kata 'illiyin adalah syurga jannatul ma'wa. Ada ulama kata 'illiyin adalah sidratul muntaha. Banyak tafsiran tentang 'illiyin. Ruh orang beriman pun diangkat ke langit. Wa innal fujjara lafi sijjin, ruh orang-orang jahat diletakkan dalam neraka sijjin sebelum berlakunya hari kiamat. Jadi Nabi SAW ditunjuk oleh Allah ruh orang-orang soleh supaya Nabi semakin yakin bahawasanya manusia ni tuan-tuan ada ruh dan ada jasad. Orang tak beriman pada Allah, orang yang tak faham agama tuan-tuan, hidup dia cuma membina kekuatan jasad. Pergi gym tuan-tuan, fitness kan, training, bagi tuan-tuan kalau perut dah buncit tuan-tuan risau kan. Macam kami dah lah ustaz-ustaz tuan-tuan, payah nak dapat perut slim tuan-tuan. Nak puasa pun payah sebab kawan-kawan asyik ajak minum tuan-tuan. Lepas minum, minum lagi. Lepas minum, minum lagi. 3 kali sarapan pagi, 3 kali makan tengah hari, 3 kali makan malam. Jadi payah nak slim tuan-tuan. Jadi bila perut buncit takut fitness tuan-tuan, tak salah. Tetapi tuan-tuan, orang yang fikirnya hanya untuk membina jasad zaman sekarang, sebab itu produk-produk kosmetik laku tuan-tuan. Orang nak muka putih, nak pipi anjal kan, minum burung walid tuan-tuan, nak bagi sihat. Tak apa sihat, tetapi jangan 100% fikir untuk membina jasad. Sebab apa? Jasad ini ulama kata dia akan bermula merosot memasuki umur 30 tahun. 30 tahun kita training lah macam mana handal pun. Kita tengok pemain bola tuan-tuan, dah umur 30 tahun ke atas tu dah semakin slow dia punya pergerakan dia. Cemerlang lah macam mana pun zaman umur muda. Tapi dah masuk umur 40 lagilah tuan-tuan. Saya itu masuk umur 40 gigit daging tuan-tuan, tiba-tiba kak ingatkan apa pun tergigit gigi sendiri. Masuk umur 40 gigi pun dah rapuh tuan-tuan, dah rapuh tuan-tuan. Kalau umur 60 lebih teruk lagi badan kita. Sebab itu orang beriman dia kena fikir untuk membina kekuatan roh. Kekuatan roh ini ghiza'ur roh, makanan roh ini datang daripada langit. Makanan jasad datang daripada bumi. Hari ini tuan-tuan makanan jasad kita nasi. Orang Melayu tuan-tuan, kalau malam ini makan macam-macam, laksa dah makan, bubur dah makan, mushroom soup dah makan. Tapi kita kata bang, selagi tak dapat nasi belum kira makan bang. Makanlah macam-macam jenis makanan, tapi selagi tak kena nasi tak jadi. Apa dia orang Melayu kan, nak kena juga nasi dagang, nak kena juga. Tak dapat nasi dagang tak boleh, tak kira makan. Tuan-tuan yang mulia, begitulah juga makanan roh kita tuan-tuan. Makanan roh yang paling besar sekali adalah solat. Sembahyang inilah makanan roh, ghiza'ur roh yang paling besar. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, Allah bawa Nabi tengok ke langit. Pada hari ini kamu tengok orang yang membina roh, orang yang bina jasad, badan dia cuma besar ni tuan-tuan. Cuma boleh jadi semakin apa, kita punya muscle boleh besar, tapi kita punya saiz tetap besar ni lah juga tuan-tuan. Boleh besar lagi pada ni? Tak boleh dah. Tetapi orang yang membina roh, roh dia makin besar, makin besar, makin besar, boleh sampai ke aras Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, beruntunglah siapa yang membina roh dia. Malam-malam bangun tahajud kan, baca Quran kan, zikir pada Allah Ta'ala, solat. Sahabat Nabi, ulama kata di awal-awal Islam, mereka pun tak mampu nak sembahyang panjang-panjang. Seorang sahabat ikut Nabi solat, dia pun angkat takbir, dia kata malam ni malam istimewa. Sebab apa? Sahabat lain tak tahu Nabi tengah sembahyang tahajud. Dia pun slow-slow pelan-pelan angkat takbir jadi makmum Rasulullah. Dia kata ni malam paling bertuah aku ni. Dia dengar Nabi memulakan bacaan dengan membaca suratul Baqarah. Dia kata tak apalah, insya-Allah rasa-rasanya setengah juz ni kan Nabi rukuk lah insya-Allah Ta'ala. Rupanya sampai setengah juz, ingat nak rukuk, teruskan lagi. Masya Allah, Nabi puji-puji Allah, jalan lagi. Habis 1 juz,
Ingat Nabi nak rukuk dah, rasa-rasa nak rukuk, dia pun angkat takbir, rupanya Nabi sambung lagi. Habis juzuk 2, lutut dia dah ketar tuan-tuan. Sebab itu orang yang nak semayang panjang-panjang, selagi mana dia punya hijab basyariah dia tuan-tuan, masih lagi kita ni dengan nafsu, semayang dengan nafsu, semayang dengan sifat-sifat kemanusiaan tuan-tuan, ada malas, ada rajin, ada mood tuan-tuan, dia tak akan boleh berdiri lama. Tuan-tuan rahmati Allah, orang nak berdiri lama ni tuan-tuan, orang yang betul-betul roh dia ni dah betul-betul besar, kuat dan berkembang tuan-tuan, dia dah tak ada sifat-sifat kemanusiaan, dia dah banyak sifat-sifat kemalaikatan. Rajin puasa, kurang makan, kurang tidur, kurang buat benda sia-sia, kurang buat benda lalai, hidup dia dah banyak taat kepada Allah Ta'ala, maka Allah telah bagi dia kekuatan rohani yang kuat, sehingga sahabat tadi akhirnya terpaksalah mufaraqah, tak boleh nak ikut Nabi. Dia tengok malam itu Rasulullah baca dalam 2 rakaat semayang 8 juzuk tuan-tuan. 8 juzuk Nabi baca dalam 2 rakaat semayang. Tapi tiba satu masa, bila sahabat Nabi usaha membina roh dia, masing-masing sahabat Nabi ni kekuatan roh dia orang ni begitu hebat. Badan halus je sahabat Nabi ni, kurus je. Satu hari Sayyidina Umar hantar seorang sahabat bernama Rib'i bin Amir radhiyallahu ta'ala. Kalau kita ni kira private biasalah tuan-tuan, private lah, askar private je tuan-tuan, bukan jeneral besar. Hantar berjumpa dengan Raja Kaisar tuan-tuan, Raja Kisra, Raja negeri Farsi. Tuan-tuan mulia, Rib'i bin Amir ni datang, tak sikit pun tak takut dan tidak rasa gentar pada kerajaan yang begitu besar. Selalunya orang nak pergi menghadap kerajaan besar ni tuan-tuan takut, dia ada kuasa, dia ada tentera, dia bawa keldai ni tuan-tuan masuk dalam istana heret, lalu atas kapet dia siap menganjak-anjakkan dia punya tu, dia punya lembing pada kapet istana. Raja nak marah, tapi rasa gerun dan kali pertama tengok orang yang begitu berani masuk dalam istana kami. Dia selamba tuan-tuan, ikat dia punya tali keldai dia tuan-tuan pada singgah sana raja. Raja tanya, selalunya orang datang jumpa kami geng-geng kuasa besar ni kan, selalunya nak minta pertolongan, nak minta makanan, nak minta duduk di bawah jagaan kami. Engkau datang untuk apa? Dia kata, kami bukan datang, kami dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'athana linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Nak keluarkan kamu daripada hamba kepada hamba-hamba Allah, supaya kamu jadi hamba kepada Rabbul Ibad, Tuhan yang menguasai sekalian hamba. Wa min dhiqid dunya ila si'atil akhirah. Keluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Wa min jawril adyan, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Akhirnya tuan-tuan, Rib'i bin Amir sekali takbir, Allahu Akbar. Bila takbir tuan-tuan, bergoyang istana Raja Rom. Raja Rom dah mula cuak tuan-tuan. Macam ni kau Islam, macam ni kau Islam, hanya sekali takbir bergoyang istana kami. Dalam rumah korang kau tak takbir ke? Kalau kau takbir dalam rumah korang, tak runtuh ke rumah korang? Tak runtuh. Kami guna takbir ni time berhadapan dengan musuh saja, jangan main-main. Allah Ta'ala campakkan bila orang Islam ni roh mereka kuat tuan-tuan. Sebulan sebelum berjumpa dengan tentera Rasulullah, orang kafir dah mula terkencing-kencing tuan-tuan. Begitu takut bila mana roh kita ni kuat tuan-tuan. Hari ni akhir zaman, kenapa kita lemah? Kita ni dengar nama Amerika dah cuak tuan-tuan, dengar nama China dah takut. Kita dah kalah sebelum berjuang. Sebab apa? Roh kita tak diusahakan, roh kita lemah. Badan kita kuat tapi roh kita lemah. Apa bukti ni tuan-tuan? Baca Quran berapa juzuk satu hari kita boleh baca. Sayyidina Osman beritahu, lau tahurat qulubukum, kalau hati kamu bersih, ma syabi'tum min kalami rabbikum, kamu tak akan pernah kenyang membaca kalam Tuhan kamu. Kalau hati bersih, tak pernah kenyang baca Quran. Akhirnya sebelum Nabi wafat, Sayyidina Osman ini terlalu banyak baca Quran, sehingga dalam 2 rakaat semayang, 1 rakaat witir, 1 rakaat witir, Sayyidina Osman telah khatamkan 30 juzuk Al-Quran. Sayyidatina Fatimah, anak perempuan Nabi, siang sibuk mengasuh anak, mendidik Hasan dan Husain, buat kerja rumah.
Tapi bila roh diusahakan, Siti Fatimah satu malam sembahyang 2 rakaat, baca 30 juz dalam sembahyang. Habis 2 rakaat bangun, nak sambung 2 rakaat lagi. Habis dah 30 juz, nak khatam 60 juzuk. Tuan-tuan, bila dibangun azan subuh sudah berkumandang. Fatimah kata, wahai Allah, alangkah pendeknya malam ini, singkatnya malam ini. Baru permulaan. Kalau sahabat Nabi kata baru warm up lah, baru warm up je 2 rakaat ni. Kalau boleh nak banyak sikit. Tetapi tuan-tuan, kerana roh mereka kuat, Allah Ta'ala bagi. Sebab itu di langit yang pertama ada roh Nabi Adam AS. Kenapa jumpa Nabi Adam? Sebab nanti simbolik daripada nak masuk syurga, tuan-tuan, kita kena ikut jalan para Nabi nak masuk syurga. Jadi jumpa Nabi, tuan-tuan, dalam syurga nanti wajah kita, tubuh badan kita ni sama dengan saiz Nabi Adam AS, 60 hasta. Badan kita tinggi nanti, tuan-tuan. Sebab itu badan kita ni di dunia ni kecil je, tuan-tuan, kan? Badan yang sementara. Allah Ta'ala akan bagi badan body yang kekal 60 hasta tingginya. Naik lagi 500 tahun, tuan-tuan, di langit yang kedua jumpa dengan Nabi Yahya dan Isa AS. Kenapa jumpa Nabi Isa AS? 2 sebab. Yang pertama, nanti di akhir zaman untuk bunuh Dajjal, Nabi Isa AS akan turun di langit yang, daripada langit yang kedua, turun di Masjid Putih di Syria sana, tuan-tuan, di Menara Putih, tuan-tuan. Masya Allah, dia akan turun untuk membantu orang Islam membunuh Dajjal laknatullah alaih. Yang kedua, tuan-tuan, umur kita dalam syurga nanti sebaya seusia dengan umur Nabi Isa AS ketika diangkat ke langit, iaitu 33 tahun. Orang laki-laki. Orang perempuan wallahualam tak disebut, kan? Tapi ulama banyak mengatakan sweet 17 lah, insya-Allah, dalam syurga nanti, insya-Allah. Naik di langit yang ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf AS. Kenapa jumpa Nabi Yusuf? Wajah kita dalam syurga nanti sebiji macam wajah Nabi Yusuf AS, handsome-nya, tuan-tuan. Masa wanita Mesir kutuk Siti Zulaikha, tuan-tuan, engkau ni patut-patutlah nak jatuh cinta, carilah orang lain yang hebat sikit. Ini hamba sendiri kau jatuh cinta. Zulaikha kata, kau kutuklah aku. Saat lagi aku tunjuk Yusuf kat kau orang, barulah kau tahu langit tinggi rendah, kan? Waktu itu diletakkan semua wanita-wanita yang kutuk dia ni, bini-bini menteri, pembesar-pembesar yang kutuk dia, duduk dalam dewan, duduk atas kerusi. Sekarang aku pakaikan Yusuf AS dengan pakaian yang paling indah. Aku bagi kamu pisau dengan buah mangga. Sambil-sambil tengok Yusuf potong mangga tu. Nak tengok macam mana. Tiba-tiba bermasa Yusuf AS lalu, tuan-tuan, semua wanita Mesir terperanjat. Begitu lawanya Yusuf AS. Ma haza basyara, ini bukan manusia, in haza illa malakun karim, ini malaikat yang mulia ni, masya-Allah. Itulah wajah kita dalam syurga nanti, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Tuan-tuan, naik lagi langit yang keempat. Di sana ada Nabi Allah Idris AS. Nabi Idris seorang manusia yang dah tengok syurga, tak nak balik dah ke dunia, tuan-tuan. Jangan main-main. Siapa pernah tengok syurga, dah tak ada lagi dah benda yang cantik di dunia ni. Putrajaya pun dah jadi tak cantik, tuan-tuan. Sekarang ni belum tengok syurga, lawa lah. Tapi tengok syurga nanti, ini belum lagi bayangan syurga, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, naik lagi 500 tahun, tuan-tuan, di langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Allah Harun AS. Naik lagi 500 tahun, di langit ke-6, berjumpa dengan Nabi Allah Musa AS. Kenapa jumpa Nabi Musa? Ulama kata di syurga nanti Allah bagi sifat keberanian Nabi Musa AS, dan sifat tawaduk Nabi Musa Allah bagi kepada kita. Dan tuan-tuan rahmati Allah, sampai di langit yang ke-6 itu, Nabi Musa AS ni jumpa Rasulullah. Lama betul dia bersembah dengan Nabi. Sebab apa? Aku cukup tak puas hati. Di dunia dulu lebih kurang 20 permohonan aku minta pada Allah. Bila aku baca dalam kitab Taurat, ada banyak kelebihan Allah bagi untuk umat Muhammad. Tetapi bila aku minta, ya Allah, bagilah benda ini untuk umatku, Allah kata tak boleh. Tilka ummatu Ahmad, itu untuk umat Muhammad, itu untuk umat Muhammad, itu untuk umat Muhammad. Akhir sekali Musa AS kata, kalau semua permintaan aku tak dapat, semua umat Nabi Muhammad dapat, ya Allah, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad, ya Allah, jadikan aku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi Musa AS jumpa Nabi Muhammad, Allah sembang lama.
Allahu Akbar, aku cemburu betul dengan anak muda ni. Bila Nabi Muhammad naik ke langit yang ketujuh, dia menangis, tuan-tuan. Malaikat tanya, kenapa tuan menangis? Dia kata, inilah manusia, hamba Allah, anak muda yang datang kemudian di akhir zaman, tetapi umat dia paling ramai menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Langit, naik ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh, rupanya Nabi lihat ada sebuah rumah Allah yang bernama Baitul Ma'mur, rumah yang paling makmur. Kita ini Baitullahil Haram kosong, tuan-tuan. Sekarang kosong, tak ada orang tawaf. Tetapi di langit, di Baitul Ma'mur tak pernah kosong, sentiasa meriah, sentiasa penuh. Nabi SAW bagi tahu, bila aku sampai di pintu gerbang Baitul Ma'mur, aku dapati berdiri di hadapan pintu Baitul Ma'mur 70,000 malaikat sedang menanti giliran untuk masuk. Sementara dalam Baitul Ma'mur ada 70,000 lagi malaikat yang saiznya macam malaikat Jibril tadi, tuan-tuan, besar-besar, bukan kecil macam kita ni, besar macam malaikat Jibril, sedang bertawaf satu pusingan dalam Baitul Ma'mur. Nabi SAW pun masuk di celah-celah para malaikat tadi, sampai di tempat yang ada ulama namakannya sebagai Haziratul Qudsiyah, tempat iaitu kiblatnya para malaikat. Tuan-tuan yang mulia, Nabi dapati seorang manusia sedang bersandar pada tembok Baitullah di sana, tuan-tuan. Ya, Masya Allah. Bila Nabi SAW bagi salam pada dia, dia tanya, anak ni nama siapa? Tuan nama siapa? Maka dia kata, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akulah Muhammad. Masya Allah, anak Ibrahim alaihissalam. Sayalah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, moyang kamu. Moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jumpa moyang dia, Masya Allah, di langit yang ketujuh, tuan-tuan. Marhaban bil ibnu soleh, selamat datang cucu aku yang terbaik. Nabi kata, bila aku tengok muka Nabi Ibrahim, aku dapati wajah dia sepersis sebiji macam muka Nabi kamu ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, Nabi Ibrahim berkat dikorban untuk agama. Allah angkat dia lepas mati, duduk di langit yang ketujuh. Menjelang perpisahan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim beritahu pada Rasulullah, sebelum kamu pulang ke dunia, atuk nak bagi dua pesanan. Yang pertama, Masya Allah, tolong sampaikan salam rindu atuk kepada semua anak cucu di dunia dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita orang Putrajaya kena jawab salam Nabi Ibrahim, Waalaikumsalam ya Ibrahim Khalilullah. Sebab itu dalam sembahyang kita mazhab Syafi'i ada terhutang dua hutang dengan Nabi Ibrahim. Yang pertama, doa iftitah kita, itu adalah bacaan doa Nabi Ibrahim AS. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, selawat Ibrahimiyah, salawat Nabi Ibrahim yang kita baca sebelum kita bagi salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa kena baca ini, tuan-tuan, selawat pada Nabi Ibrahim? Jawapan dia, tuan-tuan, Nabi Ibrahim duduk kat langit ketujuh pun ingat kat korang. Takkan korang ni yang dapat salam Nabi Ibrahim tak buat apa-apa pada Nabi Ibrahim? Bagilah selawat, semoga Allah selawat ke atas Nabi Muhammad sebagaimana Allah selawat ke atas Nabi Ibrahim. Berkati Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Allah berkati Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim di atas sekalian alam. Innaka Hamidum Majid, kerana engkau lah Tuhan yang maha terpuji lagi maha mulia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua, Nabi Ibrahim pesan pada anak cucu di dunia, tanah syurga inilah tanah paling subur sekali. Tanah syurga, tanah paling subur. Sekarang kita campak benih, orang Kedah kata lala tu juga dia berbuah. Terus masak, campak benih sekarang juga tumbuh pokok dan terus berbuah, siap untuk dipetik, tuan-tuan. Apa tanaman dia? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Riwayat yang satu lagi mengatakan wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Payah-payah sambung sekali, tuan-tuan, sekali sebut akan tumbuh dalam syurga sebatang pokok, buah-buahan, batangnya daripada emas, rantingnya daripada mutiara, buahnya sebesar seekor unta, tuan-tuan.
Tuan-tuan rahmatullah Allah, siapa yang banyak berzikir di dunia ni, itulah orang paling bertuah di dalam syurga nanti. Balik tengok penuh syurga dia dengan pokok-pokok buah-buahan. Manggis ada, musangking ada tuan-tuan, duku ada, dokong ada, tuan-tuan, rambutan ada. Siapa yang kurang berzikir nanti jangan komplain dengan malaikat. Awak hutan saya, malaikat, syurga saya ni hutan je, kenapa ni? Semak je kan, tak ada pokok-pokok buah. Minta maaf tuanku, dulu dekat dunia tuanku jarang sangat berzikir pada Allah Ta'ala. Menyesal nanti tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, setelah daripada sana tuan-tuan, Allah Ta'ala bawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat makhluk yang terindah yang pernah Allah ciptakan. Itulah Sidratul Muntaha, pohon bidara yang tidak berduri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berusia ribuan tahun. Kami pergi ke Taman Negara bawah ni, tengok pokok tualang berusia 500 tahun. Besar tuan-tuan. Tapi bayangkan Rasulullah tengok Sidratul Muntaha, daunnya sebesar telinga gajah, buahnya masak, ranum, hampir menyentuh bumi tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, saat Nabi tiba di sana, Allah Ta'ala curahkan nur yang begitu indah, cahaya yang bergemerlapan tuan-tuan di atas pohon Sidratul Muntaha. Bila cahaya tadi menyentuh lantai, dia jadi emas tuan-tuan. Bayangkan sekeliling Sidratul Muntaha tadi penuh dengan lantai yang diperbuat daripada emas. Di bawah akar Sidratul Muntaha itulah mengalirnya 4 batang anak sungai, kata Nabi, Nahrani Zahirani, 2 sungai zahir, iaitu sungai yang nampak mengalir ke dunia, sungai Furat dan sungai Nil, dan 2 lagi sungai mengalir ke syurga, itulah sungai Salsabila dan juga sungai Zanjabila tuan-tuan. Bila Nabi SAW berjalan di Sidratul Muntaha menikmati pemandangan, kalau kita tuan-tuan pergi ke Genting Highland tuan-tuan, sampai puncak dia tuan-tuan, tengok awan dah bawah kita, seronok tuan-tuan. Allahu Akbar. Pergi ke Langkawi, naik kereta kabel sampai atas bukit, dapat tengok satu pemandangan, nampak semua sekali bandar-bandar dekat bawah. Kalau dekat KL, naik Bukit Belacan tuan-tuan, dapat tengok satu panorama KL tuan-tuan, lawanya. Nabi duduk atas Sidratul Muntaha, nampak semua pemandangan langit ke-7 sampai dunia ni tuan-tuan, nampak semua sekali. Masya Allah, indahnya pemandangan pada malam itu. Nabi pun berjalan keluar sikit, nak tengok, ambil udara tuan-tuan. Tiba-tiba indaha Jannatul Ma'wa, di tepi pohon Sidratul Muntaha itulah pintu gerbang Jannatul Ma'wa. Masya Allah. Sampai di pintu gerbang, Nabi tengok di pintu gerbang syurga ni tuan-tuan tertulis 3 baris ayat yang ditulis dengan tinta emas. Yang pertama sekali, atas sekali, barisan pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua tuan-tuan, Allah nukilkan luahan hati ahli syurga pada barisan yang kedua. Ahli syurga punya luahan hati apa dia? Ma qaddamna wajadna, harta yang kami transfer ke akhirat, hari ini kami dah dapat dia punya balasan dia, ganjaran dia. Masya Allah, kami hantar subhanallah, ada pokok subhanallah. Isteri Nabi satu hari sembelih seekor kambing, Siti Aisyah. Di semua habis sembelih tuan-tuan, disedekah semua kambing tadi, melainkan 2 lengan kambing, sebab dia kata kekasih aku Nabi Muhammad suka nak makan lengan kambing. Yang lain semua dah sedekah. Nabi balik, Siti Aisyah kata, mengadulah ke kanda, adinda dah sedekahkan semua dah belajar sedekah daripada Rasulullah, sudah sedekah semua kambing, melainkan 2 lengan kambing yang masih belum lagi sedekah. Nabi kata, adinda, Masya Allah, kambing kita seekor dah sampai ke syurga, tetapi lengannya 2 tinggal kat dunia lagi. Kalau kita sedekah semua masuk. Satu hari tuan-tuan, cucu Nabi Sayyidina Husain tuan-tuan lapar, cari-cari makanan tak ada. Tengok satu biji kurma jatuh atas pasir tuan-tuan, maka dia pun ambil buah kurma tadi, masuk dalam mulut dia. Datang tuan kurma tadi, orang munafik, dia marah pada Sayyidina Husain, dia korek balik kurma tadi, dibuang. Dia kata, kamu makan tanpa izin daripada aku, ini kurma aku tak bagi kamu makan. Orang munafik ni jangan main, cucu Nabi pun dia tak sayang. Tuan-tuan, Nabi begitu sedih. Nabi tanya pada sahabat, siapa di kalangan kamu yang boleh belikan untuk aku ni pokok kurma ni, aku nak bagi makan cucu aku yang sedang lapar. Orang munafik tadi pun setuju, tak ada. Siapa yang nak beli, aku ada sebatang pokok ni je.
kan, satu orang sahabat bernama Abu Dahdah. Dia kata, wahai munafik, biar aku yang beli kan pokok kamu ini dengan gantian kebun aku, sebuah kebun. Masya Allah. Nabi bila mana berjumpa dengan Abu Dahdah, Abu Dahdah tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku beli batang korma ni, apa jaminan tuan? Nabi kata, aku jamin sebatang pokok korma dalam syurga untuk kamu, sedang menanti kamu. Abu Dahdah kata, kalau begitu ya Rasulullah, aku sanggup membeli sebatang korma ini dengan jaminan sebatang korma dalam syurga, dengan aku korbankan 80 batang korma aku yang sedang ada dalam kebun aku ini. Nabi kata, kalau kamu nak, silakan. Dia pun balik ke rumah dia, tuan-tuan. Dia tak masuk dalam pagar dah, tuan-tuan. Dia berdiri luar pagar. Dipanggil isteri dia, wahai Ummu Dahdah, keluar daripada rumah ini. Sekarang rumah ini bukan jadi milik kita lagi. Kebun ini telah menjadi milik al-munafik itu. Abang dah jual ke? Abang dah jual dah kebun ini. Kepada siapa? Kepada munafik. Dengan apa bayaran dia? Dengan jaminan sebatang pokok dalam syurga. Kata isteri dia, Rabiha Abu Dahdah, Abu Dahdah telah buat satu perniagaan yang menguntungkan. Kalau bini kita macam mana, tuan-tuan? Abang beli kurma sebatang dengan bayaran 80 batang kita kurma kita ada ni. Rumah kita gedung kat dalam ni. Nak duduk mana lepas ni, bang? Isteri sahabat Nabi, tuan-tuan, dah belajar yakin dengan Rasulullah. Tak apalah kita korbankan 80 batang korma. Abu Dahdah telah buat perniagaan yang sangat menguntungkan. Sebab apa? Sebatang korma dah masuk syurga, takkan tuan korma tak masuk syurga? Itu sahabat punya pemikiran. Sebab itu maqaddamna wajadna, harta yang kami dah hantar ke syurga, kami dah terima balasan dia. Wa ma akalna rabihna, harta yang kami makan di dunia, nasi, ikan, semua sayur, kami dah untung. Wa ma tarakna khasirna, harta yang kami tinggal dalam bank, kami tinggal di rumah, motor banyak, kereta banyak, baju banyak, itulah yang merugikan kami, menyebabkan kami menyesal. Masya Allah, kalau kami tahu sebelum kami mati semua harta infak untuk agama Allah Ta'ala, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Yang bawah sekali, ummatun muslimatun wa rabbun ghafur, umat pendosa tetapi Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi pun melangkah masuk dalam syurga. Bila Nabi melangkah masuk, tuan-tuan, Nabi terdengar bunyi tapak kaki Sayyidina Bilal sedang berjalan dalam syurga Allah Ta'ala. Ya Allah, betapa istimewanya hamba-Mu ini, ya Allah. Umat aku yang seorang, ya Allah, istimewanya dia. Dia masih hidup di dunia, tetapi bunyi tapak kaki dia sedang bergema dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Balik nanti aku nak tanya Bilal, apakah amalan yang kamu lakukan sehingga kamu dapat anugerah yang begitu istimewa sekali? Rupanya Bilal jaga wuduk, tuan-tuan, tak pernah batal wuduk, melainkan Bilal ambil wuduk dan sembahyang sunat beberapa rakaat. Ulama kata salat sunat wuduk. Tuan-tuan yang mulia, berjalan lagi Nabi tengok sebuah istana mahligai sangat cantik. Nabi tanya, istana siapa ini? Wahai Jibril. Jibril jawab, inilah istana milik umat tuan yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Mula Nabi nak masuk, dah pegang tombol pintu dah, tuan-tuan. Tapi bila tahu ini syurga Umar, tak jadi masuk. Malaikat Jibril tanya, kenapa tuan tak nak masuk? Alang-alang dah sampai syurga, masuklah. Nabi kata, aku teringat Umar ni kuat cemburu. Saat lagi aku balik ke dunia, aku habaq kat dia, aku masuk syurga hang semalam. Rasulullah baik-baik sikit, masuk syurga saya tak minta izin ya. Kan? Masuk syurga tak minta izin. Tak boleh. Saya nak takut kena marah dengan Sayyidina Umar. Nabi tak masuk. Bila turun ke dunia, tuan-tuan, Nabi jumpa Sayyidina Umar. Wallahi malam semalam aku tengok istana kamu cantik sangat, Umar. Rasulullah masuk ke tidak? Tak masuk. Kenapa tuan tak masuk? Saya teringat kamu ni kuat cemburu, nanti kamu marah dengan saya. Waktu itu Sayyidina Umar menangis, tuan-tuan, teresak-esak. Afa'alaika aghiru ya Rasulullah, patut ke saya nak cemburu pada orang macam tuan? Tuan masuklah syurga saya. Berapa kali pun saya gembira, saya bangga kalau tuan masuk syurga saya. Sekurang-kurangnya kalau tuan masuk, tuan boleh ceritakan kepada saya keindahan interior designer, desain dalaman syurga saya, supaya saya dapat lebih bersemangat untuk taat kepada Allah Ta'ala. Tuan, terakhir sekali Nabi dibawa pergi ke syurga Jannatul Firdaus. Nabi beritahu, atap saqfuha arsyur rahman, atap syurga Jannatul Firdaus ini bumbungnya adalah arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan mulia, keluar daripada syurga, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap orang umat aku pasti akan masuk syurga, illa man aba, melainkan orang yang tak nak masuk syurga.
Ada orang tak mahu masuk syurga, tak usah masuk syurga, tak mau masuk syurga. Siapa yang tak mau masuk syurga wahai Rasulullah? Nabi tahu man ata'ani dakhil jannah. Siapa taat kepada aku pasti masuk syurga. Wa man asani, siapa yang durhaka kepada aku. Nabi cakap lagu ni, dia buat lagu ni. Dia Nabi suruh buat begini, dia buat macam ni. Mukhalafah dengan Nabi, maka itulah umat aku yang tak nak masuk syurga. Tuan-tuan dah mati Allah, keluar daripada syurga, Nabi dibawa pergi tengok neraka Allah Ta'ala. Supaya dakwah Nabi ni balik ni bukan lagi biasa-biasa dakwah, sungguh-sungguh nak pastikan semua umat dia masuk syurga dan tak ada seorang pun masuk neraka. Allah tunjukkan neraka yang begitu dahsyat sampai di tebing neraka jahanam. Tuan-tuan, Nabi tengok temboknya saja 40 tahun perjalanan tebalnya. Dalamnya neraka jahanam, kata Rasulullah, seketul batu tercampak daripada tebing neraka jahanam, 70 tahun jatuh belum jumpa dasarnya. Sebab itu Nabi SAW balik daripada neraka, tuan-tuan, begitu risau. Khudhu junnatakum minan nar, ambillah perisai untuk selamatkan diri kamu daripada api neraka. Banyakkan mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lepas maghrib 7 kali, lepas subuh 7 kali. Jangan lupa baca doa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar salimin. Tuan-tuan yang mulia, Nabi kata surah Hamim ada 7. Hamim, 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 dalam Quran ni ada 7 surah. Dan pintu neraka pun ada 7. Siapa yang selalu membaca surah Hamim, Hawamim as-sab'ah, Allah selamatkan dia daripada api neraka. Dan akhir sekali Nabi berpesan, ittaqun nar, takutlah kamu kepada api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walau dengan bersedekah separuh biji kurma. Habis Nabi tengok neraka, tuan-tuan, Allah Ta'ala bawa Nabi SAW sampai ke sempadan alam malakut dengan alam jabarut, tuan-tuan. Sampai di sana Nabi SAW beritahu Jibril, ayolah kita sama-sama masuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada awal kita bersama. Jibril AS kata, ya Rasulullah, saya mohon keuzuran, nampaknya sampai di sini saja saya diizinkan oleh Allah untuk menemani Tuan. Selebih daripada itu, Tuan bersendirilah menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana sesungguhnya badan saya yang sebesar ini pun akan terbakar bila saya melangkah selangkah saja kaki masuk ke alam sana. Tuan-tuan yang mulia, sebab itulah tuan-tuan, hari ini kenapa kita tak boleh tengok Allah? Kenapa tak boleh nampak Allah? Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni bukan zat dia. Allah Ta'ala memiliki nur. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dalam hadis Nabi beritahu menghijabi zat Allah Ta'ala ni dengan 70 lapisan hijab cahaya. 70 lapisan cahaya. Macam mana kita nak tengok cahaya? Boleh nampak tak cahaya, tuan-tuan? Kalau kita tengah hari buta, tenung matahari, tengok matahari lama-lama, boleh nampak tak bentuk matahari? Tak nampak, tuan-tuan. Makin lama tengok, 10 minit tengok, hitam, kelam, tuan-tuan. Tengok benda lain nampak hitam semua. Sekali tengok matahari, bererti mata dunia ni memang tak akan boleh tengok Allah Ta'ala kalau tengok cahaya matahari. Sedangkan cahaya Allah, nurun ala nur, cahaya lebih terang daripada sekalian cahaya yang ada, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala izinkan Nabi Muhammad menembusi 70 hijab cahaya, tuan-tuan. Akhirnya berdiri di aras Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bezanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa nak menghadap Allah, Allah kata, ya Musa, ikhla' na'alaik, cabut 2 na'al kamu, 2 kasut kamu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau sedang berada di wadi suci, iaitu wadi Tuwa. Untuk Nabi Muhammad, Allah kata tak payah tanggal kasut, pijak aras aku dengan kasutmu wahai Muhammad. Tuan-tuan mulia, betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, tidak ada permukaan bumi yang lebih mulia daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Sebab bumi Madinah melekat berdamping dengan jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad ini Allah izinkan, pijak aras pun Allah bagi. Bayangkan tuan-tuan, bumi yang di dalamnya ada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi itulah bumi yang barakah. Sebab itu Nabi kata akhir zaman Dajjal tak boleh masuk bumi Madinah dengan bumi Mekah, tuan-tuan, kerana Allah telah pelihara 2 bumi yang mulia ini, tuan-tuan. Wal madinatu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Madinah lah bumi yang terbaik bagi kamu untuk kamu tinggal, untuk kamu hidup, kalau kamu mengetahui.
Tuan-tuan yang mulia, sampai di sana tuan-tuan, Allah telah tunjukkan kepada Nabi betapa indahnya aras Allah Subhanahu wa taala. Wa kana 'arsyu 'alal ma'. Aras Allah ni berada di permukaan lautan yang begitu dalam. Dalamnya laut tadi 500 tahun perjalanan. 500 tahun ke 70 tahun. 70 tahun perjalanan. Tuan-tuan yang mulia, di samping itu Allah tunjukkan kursi Allah, qalamnya Allah Ta'ala, Lauhul Mahfuz kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama beritahu pada malam itulah Allah tunjukkan catatan takdir yang Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, utitu ulumul awwalin wal akhirin. Allah bagi ilmu orang awal sampai yang terakhir kepada aku pada malam Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan mulia, di samping itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghadap Allah Ta'ala, diizinkan menghadap Allah. Satu persoalan yang selalu timbul, perselisihan antara golongan Salafi dengan golongan kita ni Asy'ariyah Maturidiyah. Dia orang kata engkau orang ni bila sebut Allah tak bertempat, engkau kata Allah tidak bertempat. Tapi bila perjalanan Isra wal Mi'raj, engkau cerita Nabi berjumpa dengan Allah di aras, di Sidratul Muntaha, di aras sana tuan-tuan. Habis itu maknanya Allah ni bertempat ke? Ulama kata tempat ini untuk hamba Allah. Macam kita lah sembahyang di masjid, Allah ada di masjid ke? Tak ada. Allah tak ada di masjid, tapi tempat ini tempat Allah paling suka kalau kita menghadap dia, berjumpa dengan dia. Di mana-mana pun kita boleh jumpa Allah. Kalau kita pergi ke Masjidil Haram, kita menghadap Allah juga. Adakah Allah di sana? Tidak. Tapi tempat itu tempat paling baik untuk jumpa Allah, untuk menghadap Allah. Tapi bayangkan aras Allah Ta'ala, lagilah mulia untuk Rasulullah, tempat yang terbaik untuk Nabi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, sampai di sana tuan-tuan, Nabi SAW telah mula berbual mesra dengan Allah Ta'ala. Ada siapa tahu perbualan Nabi? Tak ada siapa boleh cerita. Macam baru ni tuan-tuan, masa nak berlaku pertukaran kerajaan baru tuan-tuan, pihak wartawan duduk berkampung di luar pagar istana 3 hari nak dapatkan berita. Keluar daripada istana tuan-tuan, semua kata no comment. Dapat tahu tak dia orang sembang apa? Tak tahu. Kat sana tu dia orang makan apa, minum apa? Tak tahu. Begitulah tuan-tuan pertemuan antara Nabi SAW dengan Allah. Tak ada siapa tahu kronologi ceritanya tuan-tuan. Tetapi yang tahu, yang pertama tuan-tuan, mesti Nabi menghadap Allah itu confirm. Yang kedua tuan-tuan, bila menghadap hamba, menghadap Tuhan, takkan tak bagi salam, tak bagi tahiyat, penghormatan. Sebab itu ulama bagi tahu, kita punya andaian kita, dia punya salam dia yang Nabi bagi adalah tahiyat yang kita baca dalam sembahyang kita, at-tahiyatul mubarakatuh, as-salawatut thayyibatu lillah. Itulah salam yang Nabi bagi kepada Allah saat bertemu dengan Allah. Allah jawab salam Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini semua tak ada dalam hadis, tapi andaian ulama buat. Allah jawab salam baginda, assalamu alaik, sejahtera untuk kamu wahai nabiku, rahmat dan berkat aku limpahkan ke atas kamu. Saat itu Nabi sedang bergelumang, tenggelam dalam rahmat dan berkat daripada Allah. Dalam keadaan Nabi mengecap nikmat yang paling puncak, paling tinggi, paling agung. Waktu itu ulama kata Nabi masih terkenangkan kita semua di dunia. Nabi pun baca assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, bagilah keselamatan yang aku dapat, kebahagiaan yang aku rasa di saat ini kepada semua hamba-hamba aku yang soleh di dunia. Sebab itu balik daripada Isra wal Mi'raj, Nabi bawa sembahyang supaya dengan sembahyang ini kita dapat berpeluang menikmati nikmat Isra wal Mi'raj yang Nabi dapat sepanjang Nabi berjumpa dengan Allah di alam yang tinggi sana tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, ulama kata selepas itu Jibril alaihissalam menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku saksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Setelah itu Allah tutup perbualan dia dengan Nabi Muhammad menjadi offline tuan-tuan. Tak ada siapa lah tahu. Tetapi yang Allah sebut dalam Quran, fa auha ila abdihi ma auha. Allah wahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Maka bila Nabi menerima wahyu daripada Allah, berbual mesra dengan Allah, waktu itu ulama kata pertemuan antara kekasih dengan kekasih. Kalau kekasih jumpa kekasih tuan-tuan, bagaimana keadaan dia hanya Allah yang tahu. Kita bukan boleh tafsirkan kekasih macam manusia ni tuan-tuan. Kekasih yang suami isteri bukan.
Jangan bayangkan begitu, waliyazubillah. Tetapi kekasih yang sangat Allah muliakan, yang sangat Allah kasih. Bagaimana layanan Allah pada Rasulullah? Waktu itu seakan-akan Allah beritahu, wahai Muhammad, selama ini kami biarkan kamu susah payah menderita di dunia, bukan kami benci dan marah kepada kamu. Kamu tengok pada hari ini layanan kami kepada kamu. Allah layan Nabi Muhammad dengan sehebat-hebat layanan tetamu diraja, raja segala raja. Dan waktu itu menjelang perpisahan, Allah Ta'ala izinkan Nabi Muhammad untuk melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi bukan tengok dengan mata, tengok dengan mata hati. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak berdusta hati yang melihat nikmat-nikmat yang besar, kan? Ayat al-kubra, tanda-tanda yang besar. Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah melihat zat Allah Ta'ala. Tapi ulama Ahlussunnah wal Jamaah bagi tahu dua syarat, kan? Min ghairi ihatatin wala takifin. Tak boleh tengok keseluruhan zat Allah. Tengok tu sebahagian yang diizinkan oleh Allah. Wala takif, tak ada keadaan bagaimana tengok tu, cara tak tahu. Tapi Nabi nampak Allah Ta'ala. Bayangkan tuan-tuan, satu orang yang pernah melihat Allah, tadi tengok syurga, tengok Sidratul Muntaha. Bila tengok Allah, tak ada siapa lebih indah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk orang biasa macam kita, dah mati esok masuk syurga, baru boleh tengok Allah. Nabi bagi berita gembira kepada kita, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati. Kalian akan tengok Tuhan kamu nanti di hari kiamat. La tudamuna fi ru'yati. Kamu tak perlu bersesak-sesak berebut nak tengok Allah. Duduk di atas kursi masing-masing. Tuan-tuan, kita dapat tengok, menikmati pandangan Allah jamu. Sebab itu kita kena doa kepada Allah, Allahumma la tahrimni lazzatan nazari ila wajhikal karim yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan kau haramkan mataku untuk mengecap kelazatan melihat wajahmu nanti di hari kiamat dalam syurga-Mu ya Allah. Sebab apa tuan-tuan? Ulama kata puncak daripada segala nikmat dalam syurga adalah melihat zat Allah. Tuan-tuan yang mulia, waktu itu kita akan terpukau, terpesona, tak sedarkan diri, fana tuan-tuan. Begitu indahnya Allah sampai tak sedarkan diri. Sehingga akhirnya tuan-tuan, Allah Ta'ala nak perintahkan kita balik. Habis dah pertemuan pada kali ini. Walaupun aku tahu kamu semua tak pernah puas tengok zat Allah tuan-tuan, lama mana pun tak puas. Allah kata, wahai ahli syurga, baliklah kamu semua ke pangkuan isteri kamu, kerana sesungguhnya bidadari-bidadari di syurga sedang menangis merayu, ya Allah, pulangkan kembali suami kami ke pangkuan kami. Sejak suami kami tinggalkan syurga, syurga kami dah hilang serinya, hilang gembiranya, wahai Allah. Allah kata, kembalilah hambaku kepada keluarga kamu, ke pangkuan surga kamu, istana kamu masing-masing. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah ahli syurga melihat Allah, setelah ahli syurga melihat Allah, andai kata Allah telah tidak hantar malaikat-malaikat memimpin tangan ahli syurga untuk balik ke rumah masing-masing selepas melihat keindahnya wajah Allah, tuan-tuan, ahli syurga telah lupa jalan balik ke rumah. Itulah pemandangan yang Nabi tengok pada malam Isra wal Mi'raj. Macam mana? Hanya Rasulullah yang tahu tuan-tuan. Maka habis menjelang perpisahan dengan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nak balik. Tuan-tuan, sebelum Nabi balik, walaupun Nabi tak minta, tetapi Nabi ini pemalu tuan-tuan. Nabi ini satu orang sangat pemalu, tetapi Nabi teringin sangat, ya Allah, aku telah mengecap puncak daripada segala nikmat dalam di alam yang tinggi ini tuan, wahai Allah. Tetapi agak-agaknya apa yang aku nak bawa balik daripada aras sebagai oleh-oleh, sebagai souvenir, cendera mata, cendera hati, yang aku nak bawa balik untuk umat aku daripada alam yang tinggi ini. Takkan nak bawa balik cerita Isra Mi'raj saja. Umat kata syoklah Rasulullah, untunglah Rasulullah, kan? Kalau kita sekarang kawan-kawan makan restoran sedap, untunglah tak ajak, kan? Tak ajak kita makan sekali. Tuan-tuan yang mulia, nanti orang kata Rasulullah tak ajak pula. Rasulullah sedaplah menikmati seorang-seorang. Tuan-tuan, akhirnya Allah Ta'ala buat satu keputusan sebelum Nabi balik, wahai Muhammad, aku akan bagi hadiah yang sangat indah, sangat istimewa, sangat berharga untuk kau bawa balik untuk umatmu di dunia. Iaitu apa dia tuan-tuan? Allah hadiahkan anugerah salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu salat? Dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi perhati je ibadah para malaikat. Sekumpulan malaikat satu saf berjemaah,
mereka kerja mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam kita sembahyang raya tuan-tuan, ataupun sembahyang jenazah, Allahu Akbar. Ada sekumpulan malaikat kerja mereka qiyam saja sampai hari kiamat. Satu saf, satu kumpulan berbaris-baris. Satu kumpulan malaikat rukuk sampai hari kiamat. Ada malaikat sujud sampai hari kiamat. Sekumpulan malaikat subhana rabbil a'la wa bihamdi. Sekumpulan malaikat subhana rabbil azim wa bihamdi. Untuk umatmu wahai Muhammad, aku cantumkan sekalian ibadah para malaikat ini menjadi satu formasi ibadah, yang mana aku ambil takbirnya malaikat menjadi ibadah bagi umat kamu. Aku ambil qiyamnya para malaikat menjadi bahagian daripada solat bagi umat kamu. Aku ambil rukuk mereka, aku ambil sujud mereka, duduk antara dua sujud mereka, tahiyat mereka, tasbih mereka, aku susun menjadi satu formasi ibadah. Sehingga ulama kata bila umat ini mengangkat takbir dengan ikhlas dan khusyuk di sisi Allah, sembahyang 2 rakaat yang kita tunaikan lebih berharga dan lebih bernilai di sisi Allah daripada sekalian ibadahnya para malaikat di alam yang tinggi sana tuan-tuan. Itulah harga sembahyang yang Allah bagi kepada kita. Tapi tak cukup sekadar itu. Hari ini kalau kita beli kereta, kita suka beli yang full spec tuan-tuan. Full spec. Tuan-tuan, Allah tambah lagi aksesori tambahan. Bukan sekadar ibadahnya malaikat, Allah tambah lagi suratul Fatihah, satu surah yang Allah simpan dalam khazanah Allah. Tak pernah Allah bagi kepada mana-mana umat sebelumnya. Allah bagi surah Fatihah ini untuk dijadikan bahan bacaan dalam sembahyang bagi umat Nabi Muhammad. Allah turunkan 30 juzuk Al-Quran untuk kita baca dalam sembahyang kita. Malaikat tak boleh baca 30 juzuk Al-Quran. Allah telah tambah lagi tuan-tuan tahiyat, Allah tambah lagi selawat Nabi Ibrahim, menjadikan sembahyang kita ni lebih sempurna, lebih lengkap. Tak ada ibadah yang lebih sempurna, sembahyang lebih sempurna lebih daripada sembahyang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ada orang kata kami sembahyang tapi kami tak tiru cara sembahyang Nabi Muhammad. Kami sembahyang cara kami sendiri. Yang pertama, sembahyang pakai niat. Niat je tuan-tuan, cukuplah. Allah sebut dalam Quran, wa aqimis solata li zikri, dirikan solat untuk berzikir pada aku. Jadi maksud solat untuk zikir, bila kami zikir kami dah sembahyang. Dan kami ni sembahyang, kau sembahyang 5 waktu, kami sembahyang solat daim 24 jam sembahyang. Wah, lagi hebat kami. Jom tuan ke masjid, dia tengah masuk kereta. Jom ke masjid, kau pergilah dulu, aku tengah sembahyang juga ni. Dia tengah masuk kereta. Itu tuan-tuan dah mati oleh Allah. Satu benda yang kita rasa pelik di akhir zaman ini, Nabi punya susah payah pergi ambil sembahyang daripada aras, tiba-tiba kau ada cara sembahyang kau sendiri. Yang Nabi ni ambil ni kau buang mana? Buang mana? Nabi turun daripada langit tuan-tuan, bawa ibadah sembahyang turun ke bumi. Dan Allah hantar pula hari pertama Nabi turun ke dunia, Jibril AS turun pada waktu zuhur nak ajar sembahyang zuhur bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya alasan kenapa nak sembahyang 5 waktu? Ada ke sebut 5 waktu dalam Quran? Memang tak ada. Siapa kata dalam Quran? Kena baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari itu Jibril yang mengajar sembahyang zuhur 4 rakaat. Allahu Akbar. Engkau jadi makmum, aku jadi imam. Sembahyang zuhur, ini awal waktu. Kalau waktu asar, sekali lagi, ini waktu asar. Azan dulu, iqamat, kemudian sembahyang fardu asar. Kemudian waktu maghrib, isyak, subuh. Hari kedua Jibril ajar pula akhir waktu. Ini last. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang ini telah ditentukan waktunya oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Ditentukan waktunya oleh Allah. Zuhur, asar, maghrib, isyak ini semua waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kita tak jumpa salah kau, bukan salah kami. Masya Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan, jangan memandai-mandai. Sembahyang ni amrun tauqifi, benda yang datang daripada langit, diajarkan caranya, bukan ada sendiri punya cara. Kalau sendiri punya cara tu tuan-tuan, tak tahulah malaikat Jibril mana ajar dekat dia cara sembahyang macam tu. Sedangkan bila semua solat diturunkan, Nabi belajar sembahyang betul-betul. Nabi beritahu, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian sebagaimana kalian tengok aku menunaikan solat, di awal waktu, berjemaah, takbir terulang di masjid. Tuan-tuan, Nabi anjurkan sembahyang dengan berjemaah. Dapatnya sembahyang tuan-tuan, Nabi kumpul para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, ini hadiah daripada Allah.
Allah berfirman dalam hadis kursi, tilka khamsu salawatin, itulah sembahyang 5 waktu, iftaratuhunna ala ummatik, aku fardukan ke atas umat kamu. Wa'aitu indi ahdan, aku berjanji dengan diri aku sebuah perjanjian, annahu, sesungguhnya man hafaza alaihinna, siapa yang jaga sungguh-sungguh sembahyang ini, adkhaltul jannah, pasti akan masukkan mereka ke dalam syurga. Dia orang kata apa? Tak ada pun dalam Quran kalau kita sembahyang masuk syurga. Siapa kata dalam Quran? Ini hadis kursi. Hadis kursi. Allah kata siapa jaga sembahyang masuk syurga. Wa man lam yuhafiz alaihinna, siapa tak jaga sembahyang maka tak termasuk dalam perjanjian aku. Boleh jadi aku azab ataupun aku ampunkan dia. Tuan-tuan mulia, bila sahabat Nabi terima sembahyang, mereka menerima daripada Rasulullah sebagaimana menerima hadiah yang tidak ternilai, lebih berharga daripada dunia dan sisi-sisinya. Bila Nabi kata ini 5 waktu, tapi asalnya sebenarnya 50. Sahabat Nabi tak kata, Rasulullah, kenapa tak terima 50 wahai Rasulullah? Kalau terima 50, kami siap melaksanakannya. Kalau 50 sembahyang, tuan-tuan, ada masa ke nak pergi ofis, tuan-tuan? Ada masa nak minum teh tarik tak, tuan-tuan? Kalau 50 waktu sehari semalam, 3 minit berhenti, sembahyang lagi. 3 minit berhenti, kentut sekejap, sembahyang lagi. Kentut sekejap, sembahyang lagi, tuan-tuan. Tetapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. 5 waktu, siapa yang buat 1 waktu, Allah kira 10. 5 waktu dapat pahala 50 sembahyang. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, akhir sekali saya nak tutup. Kenapa sembahyang ni istimewa, tuan-tuan? Sebenarnya satu orang anak murid bertanya pada Tuan Guru, apa falsafah di sebalik sembahyang yang kita tunaikan? Kenapa tiap-tiap kali sembahyang mesti kena berdiri qiyam? Lepas tu antara 2 rakaat ini, 2 kali berdiri, di antara celah-celah 2 rakaat itu ada 2 kali sujud, dan di antara 2 sujud ada 1 kali duduk antara 2 sujud. Maka Tok Guru menjawab, itu adalah Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita hakikat kehidupan dan kematian dalam solat. Allah nak sedarkan kita kepada hakikat kehidupan kita. Wahai hamba-Ku, sebelum engkau datang ke dunia, engkau pernah berdiri di alam roh sana dulu, di hadapan Allah. Allah tanya kita semua, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, bahkan kamilah mengaku engkaulah Tuhan kami. Sebab tu dalam sembahyang kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Rukuk, subhana rabbiyal a'la. Sujud, masa takbir, rabbana walakal hamd. Masa sujud, rabbighfirli. Masa duduk antara 2 sujud, rabbighfirli. Masa sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Masa rukuk, subhana rabbil azim wa bihamdi. Semua kita sebut perkataan Rabb supaya semua hidup kita tak lupa Rabb kita, pemelihara kita, bukan benda-benda yang boleh pelihara kita. Minta maaf cakap, hari ini bila datang ujian corona ni, tuan-tuan, kita dah kadang-kala, bukan saya marah, hari ini banyak orang juga marah dengan saya, kita bukan marah, tapi bila datang benda ni, tuan-tuan, kadang-kala ketakutan kepada kuman yang kecil ni, tuan-tuan, menyebabkan kadang-kala kita lupa Rabb kita adalah Allah Ta'ala. Yang menjaga kita adalah Allah, yang menyelamatkan kita adalah Allah. Selagi mana kita berdoa dan bergantung pada Allah, buat persiapan-persiapan yang ulama anjurkan, yang doktor anjurkan, yang pembesar pemimpin kita anjurkan, yang Allah suruh kita buat. Balau kita buat asbab zahir, asbab batin, kita pasti dipelihara oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tak buat, tuan-tuan, tidak ada jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah, tuan-tuan, rakaat pertama kita berdiri menambangkan kita pernah berdiri di alam roh depan Allah. Lepas kita berdiri, Allah hilangkan kita. Itulah sujud yang pertama. Sujud pertama tu seakan-akan selepas pertemuan di alam roh kita hilang, tuan-tuan, sirna, hilang. Menanti giliran masing-masing nak mai ke alam dunia. Bila mai di alam dunia, tuan-tuan, ulama kata kita cuma datang ke dunia sesingkat duduk antara 2 sujud. Dalam duduk antara 2 sujud, tuan-tuan, apa yang kita baca di dunia ni, apa yang kita perlu? Kita cuma perlu 8 perkara di dunia ni. Kita tak perlukan lebih, tuan-tuan. Apa yang kita baca dalam masa duduk antara 2 sujud? Yang pertama, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fanni. 8 perkara yang utama yang kita nak doa minta pada Allah dalam dunia ni. Andai kata Allah tak bagi kita duit, harta pun tak apa, tak bagi kita apa pun, asalkan rabbighfirli, dosa kita sepanjang hidup ni diampunkan oleh Allah. Warhamni,
Allah sayang kepada kita, Allah tak marah dengan kita. Wajburni, Allah tutup aib kita, kesilapan kita. Warfa'ni, Allah angkat darjat kita. Warzuqni, Allah bagi rezeki yang halal lagi suci kepada kita. Warzuqni, wahdini, Allah bagi hidayah kepada kita. Wa'afini, Allah bagi afiah, selamat daripada musibah, daripada bala, daripada malapetaka kepada kita. Wa'fani, sebelum kita mati, Allah maafkan semua kesilapan dan dosa yang pernah kita lakukan. Berarti kita telah mendapat segala benda yang diperlukan dalam dunia ini. Kemudian selepas itu kita sujud kali yang kedua, mati kita tuan-tuan, dan selepas mati kita akan berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar nanti. Untuk ditanya soalan pertama, Allah nak tanya kepada kita tentang solat. Siapa yang solatnya lulus, semua amal yang lain diterima oleh Allah. Siapa yang solatnya mardud, tertolak, seluruh amal ibadah yang lain pun akan tertolak. Jadi sebab itu insya-Allah bersempena dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, azam kita insya-Allah bulan puasa nanti kita akan sembahyang banyak, sembahyang tarawih, nak merealisasikan apa yang kita dengar dalam Isra wal Mi'raj. Sembahyang tarawih bagi penuh insya-Allah 20 rakaat. Kalau 20 lah, kalau 8 bagi 8. Tapi jangan buat dalam keadaan mengantuk, buat dalam keadaan sungguh-sungguh, macam mana Nabi menghadap Allah malam Isra wal Mi'raj. Jangan kita sembahyang dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan letih, dalam keadaan penat, tak bersungguh-sungguh. Kita bayangkan kita sedang berdiri di hadapan Allah, di aras Allah SWT. Roh kita berdiri depan Allah sebagaimana Nabi SAW melihat Allah. Kita pun melihat Allah Ta'ala dalam sembahyang kita. Sebab Nabi beritahu as-salah mi'rajul mu'minin, salat ini mi'raj bagi orang beriman. Kalau Nabi rindu pada Allah, Nabi beritahu pada Sayyidina Bilal, laungkan azan, arihna ya Bilal, kita nak berehat dalam solat. Hari ini tuan-tuan, kita orang Melayu nak rehat, kita pergi tepi pantai tuan-tuan, pergi ke tasik, wetland tuan-tuan, nak bagi rehat diri kita, nak tenangkan fikiran. Nabi Muhammad nak tenangkan fikiran, ambil wuduk, sembahyang. Dalam sembahyang Nabi relax, Nabi berehat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua golongan yang istiqamah menunaikan solat sampai akhir hayat. Allah pilih anak cucu kita, keturunan kita menjadi golongan istiqamah menunaikan solat. Dan kita kena ajak semua orang Islam menunaikan solat. Dan tabiat Nabi punya kebiasaan, idza hazabahu amrun, apabila tersua dengan sebarang kesulitan dalam dunia, fazi'a ila solat, Nabi akan segera menunaikan solat, mencari solat. Kerana dengan sembahyang Allah telah akan selesaikan segala masalah kita hadapi di dunia dan di akhirat. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Sekian dulu daripada saya, insyaAllah mudah-mudahan diberkati oleh Allah pertemuan kita dan asbab majlis kita pada malam ini, menolak bala yang sedang datang ke tempat kita. Allah hindarkan sejauh-jauh yang mungkin. Allahumma ba'id bainana wa bain a'daina kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan kami dengan musuh kami, dengan wabak ini Allah, sejauh timur dan barat. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, afiahkan kami dari seluruh bala di dunia dan di akhirat. Allahumma inna na'udzubika min darqis syiqa. Ya Allah, jauhkan kami daripada sebaran kecelakaan, wa su'il qada, dan takdir yang buruk ya Allah, wa syamatatil a'da, dan penghinaan daripada musuh-musuh. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, selamatkan kami daripada kedukacita dan kebimbangan. Wa na'udzubika minal azmi wal kasal. Jauhkan kami daripada menjadi orang yang malas dan daripada orang yang pengecut ya Allah. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Ya Allah, selamatkan kami daripada bebanan hutang dan penguasaan daripada musuh-musuhmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Da'wan fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tutup majlis.